Tak masuk lagi mak, tak masuk lagi. Jadi dia rebus batu tu nak buat alasan ya ke anak dia sebab dia tak ada makanan. Kenapa jadi begini ya ibu? Inilah Umar. Suami saya mati syahid, dia tak peduli kat saya. Besok di akhirat saya dakwa Umar di hadapan Allah Ta'ala. Umar terketak-ketak kaki, goyang tu, mengalir air mata, berpeluh. Keluar cepat-cepat pada rumah tu. Pembantu dia ikut. Dia jalan cepat. Masuk Baitul Mal, dia ambil gandum. Dia tanggung gandum. Bawa pergi rumah makcik tu. Pembantu dia minta nak tanggung. Dia kata aku yang kena tanggung. Besok di akhirat Allah tak soal kamu. Allah soal aku. Allah akan soal aku. Dia bawa pergi tuan. Dia sendiri masuk. Umar dia masuk semua. Lepas tu dia bangunkan budak-budak tu. Dia bulan pinggan dia sendiri serap. Umar. Lepas tu yang nak satu lagi bukan sakat tu. Dia bagi budak tu gelak. Dia melawak lah, bergurau budak-budak tu. Budak tu gelak kok. Pembantu dia heran. Masa balik tu, pembantu dia heran. Dia kata apa khalifah kena melawak orang. Cengih tak apa-apa. Dia boleh melawak budak-budak. Akulah yang menyebabkan budak tu menangis dia tahu. Dan aku wajib bagi dia ketawa semula. Itu dia. Esok pagi tuan-tuan sekalian bawa utusan mai jemput makcik tu pergi ke pejabat Sayyidina Umar. Baru dah dia tahu Umar tu maknanya Khalifah Amirul Mukminin. Jadi Islam boleh bentuk. Jangan duk kata karat hijau lah, karat tembaga lah. Ni bukan kerja kita, kerja Allah Ta'ala. Kita kena buat bagi betul ya. Kalau yang keras pun tuan-tuan, Islam boleh bentuk jadi elok. Tambah yang dah lembut. Daripada kanak-kanak, lagi senang tuan. Lagi senang. Kullu mauludin yuladu ala fitrah. Bawa yuhawidani awhadihi yudani aw nasirani aw majisani. Dua ibu bapa lah yang menjadikan kanak-kanak tu Yahudi, Nasara ataupun Majusi. Maknanya satu sudut memang betul lah. Islam ni maknanya menyuruh kita bentuk daripada kecil. Talzamu Allah suruh kita melazimkan anak-anak kita mengaji agama supaya makna kata senang dibentuk. Tapi sejarah menunjukkan yang keras pun Islam boleh bentuk dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Itu segi nature. Akhlak ni dia kata nature. Memang keluarga dia lembut, dia boleh jadi lembut. Itu satu sudut bahasa. Tapi mengikut istilah akhlak ni yang disebut oleh Al-Imam Ghazali, yang dipetik oleh Dr. Abdul Karim Zaidan, ya, sedang menurut terminologi seperti yang dikemukakan oleh Al-Imam Ghazali. Ini makna yang kita nak. Makna ikut syarak, ikut kaedah kita. Bawaan sifat jiwa yang mengendap dan mendorong atau melahirkan perbuatan tanpa disengaja. Jadi akhlak ni dah jadi macam satu pakaian. Pakaian diri kita. Akhlak ni demai. Apabila makna kata ada satu sifat, dia panggil sifat mengendap. Ya? Imam Ghazali kata bahawa sifat jiwa yang mengendap di dalam hati dah ni, yang mendorong, menolak kita ke arah tu. Apa mengendap? Mengendap ni apa dia? Mengendap ni tuan-tuan takharruk ila Allah. Wa iza salaka ibadi anni fa inni qarib. Bila hamba-Ku bertanya padamu Muhammad, bagi tahu aku ni qarib, aku dekat. Takharruk. Bila perasaan kita rasa dekat dengan Allah Ta'ala, disebut juga muraqabah. Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu wa innahu yaraka. Kamu beribadat seolah kamu melihat Allah. Melihat Allah ni pandang hati tetap kepada Allah. Itu panggil musyahadah. Fa in lam takun tarahu, kalau kamu tak dapat melihat Allah dengan mata hati, fa innahu yaraka. Ketahui olehmu sesungguhnya Allah tu melihat kamu.
perasaan yang Allah sentiasa melihat kita, memerhati kita. Kalau sampai peringkat tu tuan-tuan, akhlak tuan-tuan jadi baik. Tuan-tuan nak cakap kasar, Tuhan nak dengar. Nak tulis dalam Facebook ke apa pelik-pelik, Tuhan nak tengok. Kan, tiga-tiga kan sifat, kita mengaji sifat tauhid, sifat 20. Allah bersifat apa? Sama' ilmu, sama' basar. Tiga-tiga ni takluknya inkishaf. Makna ilmu inkishaf, makna basar inkishaf, makna sama' inkishaf. Tiga-tiga makna inkishaf, tapi berlainan. Apa inkishaf? Terbuka, jelas, terang dan nyata di sisi Allah Ta'ala. Ilmu, Allah mengetahui dengan pengetahuan dia apa saja yang tersembunyi, yang terang, semua Tuhan tahu. Bahkan apa yang ada dalam hati kita pun Allah tahu. Innahu alimun bizatis sudur. Allah amat mengetahui apa yang ada dalam hati. Dalam hati pun tahu. Maka hati tuan-tuan, nak fikir pelik-pelik, dah hasad dengki ke orang, dah buat nanya orang, kita tak terima. Timbullah akhlak yang elok-elok. Ni tulis ikut dan lah, kata ikut dan macam-macam ke orang. Tidak ada muraqabah, tak ada akhlak Islam. Islam dalam bentuk apa pun semua ada akhlak Allah. Inkishaf cara ilmu, dengan pengetahuan yang ada pada kita, kita jelas satu benda tuan-tuan dengan ilmu pengetahuan. Itu inkishaf ilmu. Inkishaf sama' ni dengar. Dengan pendengaran kita ni kita jelas sesuatu maklumat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa panggil tu? Pak Ang, siapa bagi salam tu? Allah, Pak Mat nak mai bayar hutang. Kenal tak siapa panggil? Kenal. Itu inkishaf, jelas dengan sama' yang ada pada kita. Dengar bunyi burung, burung kah, burung apa? Ayam kah, itik kah, anjing kah, lembu kah, kebau kah, kambing kah, dia bunyi. Inkishaf dengan pendengaran kita. Itu berangis sama'. Basar, penglihatan, inkishaf, tengok orang berjalan. Siapa tu? Pak Leh. Jalan terhencot-hencot, Allah, dia jatuh motor kemarin, Pak Leh. Kenal dengan penglihatan. Itu melalui basar, inkishaf. Allah, Masya Allah. Tuan tahu tuan-tuan, yang wajibat, mustahilat, jaizat, wajib, mustahil, harus, semua tuan tahu. Adapun sama, Tuhan mendengar apa saja yang wujud, yang ada. Sama ada bersuara, tak bersuara, semua Tuhan dengar. Bisikan hati pun Tuhan dengar. Melihat, Tuhan melihat yang mawujud, yang ada semua Tuhan lihat. Tuhan nampak. Orang kata semut yang hitam atas batu hitam, malam kelam hitam. Tuhan nampak di mana dia berada. Jadi bila perasaan tu ada pada kita tuan-tuan, insya-Allah. Kita semayang. Semayang sifat 12. Rukun semayang 13 kan? 13 ni pecah 3. Pertama, rukun khawli. Khawli percakapan yang kita bercakap dalam semayang. Tapi bila kita semayang kena bercakap. Tak bercakap tak sah. Rukun khawli apa dah? Takbiratul ihram. Allahu Akbar. Kena bercakap. Dengar kita kena dengar. Kalau tak sah semayang, ada orang semayang tak bercakap, tak sah. Dia kena bercakap Allahu Akbar. Telinga dia sendiri kena dengar. Lepas tu baca Fatihah, tahiyat, selawat dalam tahiyat dan salam. Ini 5 kena bercakap. Paling kurang dengar telinga kita sendiri. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum tu kena dengar duk. Tak sah saya, tak sah. Han tak bagi salam buka. Bagi. Tengok mulut tak berumit pun
bagi salam dalam hati. Mana hati? Rukun qauli kita bercakap. Yang kedua, rukun fi'li, rukun perbuatan. Dia betul, rukuk, i'tidal, duduk antara sujud, sujud, duduk antara sujud, duduk tahiyat akhir. Ini perbuatan. Satu lagi, iaitu rukun qalbi, niat dan tertib. Jadi bab rukun qalbi ni takluknya hati. Rukun fi'li takluknya perbuatan. Rukun qauli takluknya percakapan lidah. Bila kita bercakap, kita kena merasai di hati kita bermuraqabah dalam sembahyang bahawa Allah Ta'ala dengar apa yang kita baca. Apa kita baca, Tuhan dengar. Jadi menyebabkan kita baca betul-betul, baca dengan elok, dengan tertib, dengan makna kata tartil, baca dengan elok. Pasal kita merasai yang Allah Ta'ala tu mendengar perkataan kita. Itu namanya takharrub atau muraqabah. Gitu juga dengan perbuatan kita, rukuk, sujud, kita akan buat elok-elok. Sebab Allah Ta'ala sentiasa melihat perbuatan kita dalam sembahyang. Itu namanya takharrub atau muraqabah, ataupun mengintip. Allah tu mengintip kita, tengok kita tengah sembahyang. Begitu juga hati kita, berkaitan niat dan tertib semua ni. Kita sedar yang Allah Ta'ala mengetahui apa yang ada dalam batin kita. Bukan dalam sembahyang saja, luar sembahyang. Bila nak bercakap, kita jaga cakap kita. Bila nak buat satu, kita jaga perbuatan kita. Bila kita niat satu, jaga niat kita. Elok ada akhlak kita dengan orang. Nak bercakap kasar, Tuhan dengar cakap benda mengaut fitnah ke apa, Tuhan dengar. Nak tengok aurat perempuan ke apa, Tuhan tahu, Tuhan melihat. Jadi apa-apa pun tuan-tuan sekalian akan membentuk akhlak seorang tu apabila dia ada dinamakan muraqabah. Bila ada makna apa dinamakan jiwa yang bermuraqabah dengan Allah, perasaan yang Allah intip, tengok dia, perhati dia, menjadikan dia seorang yang berakhlak mulia dalam segala urusan hidup dia. Peniaga berakhlak. Dengan akhlak ni tuan-tuan, orang tertawan. Tuan-tuan baca sejarah macam mana Cina masuk, Islam masuk negeri Cina. Islam datang negeri Cina dibawa oleh pedagang-pedagang di zaman Sayyidina Osman Ibn Affan. Kita menerima Islam zaman para meswara. Tuan-tuan tengok berapa jauh zaman para meswara dengan zaman Sayyidina Osman. Para meswara 1402 masuk Islam. Sayyidina Osman tahun 600 Masihi. Tuan-tuan tolak 1402, tolak 600. Berapa ratus? 800 tahun. Cina menerima Islam, tuan-tuan sekalian, 800 tahun sebelum kita terima Islam. Ini cerita. Jadi Tok Goni Aziz hari tu dia pergi negeri Cina. Wan Jamil cerita kat saya, dia balik-balik pada negeri Cina dengan Tok Goni Aziz. Kebetulan pula saya pula baru bebas ISA, orang jemput saya ceramah dengan dia. Jaya tuan-tuan kata baru balik pada negeri Cina. Kami jumpa seorang imam masjid tu besar. Dalam masjid ni dinding dia tulis ayat Quran 30 juzuk ayat Quran tulis dalam dinding ni. Fasih cakap Arab. Soalan pertama dia tanya Tok Goni Aziz, dia kata apa? Weh mu'alab, bila sampai Cina panggil Tok Goni Aziz mu'alab, kita sini panggil Cina mu'alab. Kita pergi negeri Cina panggil kita mu'alab. Terkejutlah Tok Guru. Tok Guru kata, faham bagi aku mu'alab? Sebab hampa baru masuk Islam. Orang Melayu masuk Islam 1402. Kami masuk Islam 600 Masihi.
Hampa baru masuk, kami 800 tahun dah masuk Islam. Dulu pada hampa mu'alaf. Kita pula jadi mu'alaf. Ceritanya macam mana tuan-tuan orang Cina masuk Islam? Mereka tertawan dengan akhlak pedagang-pedagang Arab Islam tu. Saya baca cerita dia bagaimana bila orang badak Arab datang mendarat di negeri Cina, barang dagangan mereka buat macam gerai lah tepi laut tu, gerai perniagaan. Orang ramai lah beli belah tengok barang-barang ramai badak Arab ni. Satu kedai tu maju ke main, satu gerai tu maju, orang masuk tak kata nanti. Sedangkan jiran dia sebelah kurang maju, tak apa ada orang. Jadi kata tokek ni, pedagang Arab ni, dia kata, tuan-tuan, kami datang sama, tempat yang sama, barang kami pun serupa, harga pun lebih kurang. Boleh tak tuan-tuan pi kedai sebelah? Separuh tuan-tuan ni pi kedai sebelah. Kesian kawan saya di belakang sebelah tu, jualan dia tak apa laku. Boleh tak tuan-tuan pi beli kedai dia? Terkejut Cina. Orang Cina berniaga kira nak untung dia seorang ya. Orang Islam berniaga, dia fikir sama jiran dia, kawan dia sebelah. Dia kata inilah Islam, agama persaudaraan, ada sifat kasih sayang. Dengan akhlak Islam tu tuan-tuan, Cina masuk Islam. Bahkan ada negeri, satu negeri Islam semua. Satu negeri itu Islam semua. Jadi kita ni pun tuan-tuan, kalau kita betul-betul berakhlak dengan akhlak Islam, insya-Allah tuan, orang Cina, India, Hindu, insya-Allah dia masuk. Dia tertawan dengan akhlak. Tapi Islam ni yang masalah dia, realiti tak ada. Dia cuma tertulis dalam buku-buku ya. Cerita satu orang tuan-tuan, dia orang Kristian. Dia ni rajin baca buku. Baca buku, dia ambil maklumat daripada internet, Facebook dan sebagainya. Dia kaji tentang Islam. Akhirnya tuan-tuan, dia tertawan dengan Islam. Dia bertekad nak masuk Islam. Orang perempuan, orang putih. Sebelum dia masuk, dia minta izin pak dia. Bapa, father, saya nak masuk Islam. Pak dia tak bagi. Dia nak masuk juga. Pak dia kata, kalau hang nak masuk Islam, hang keluar pada rumah aku. Tak apa. Dia pun kemas barang-barang, beg-beg semua, dia ada kereta bawa pergi rumah kawan dia. Kawan dia ni satu pejabat dengan dia, perempuan. Dia main jumpa kita, aku minta tumpang rumah hang semalam, aku minta cari rumah sewa. Dapat rumah sewa, aku pindah, aku ni lah, aku nak tumpang duduk sekejap ya, sementara cari rumah sewa. Sedang duk urus rumah sewa. Perempuan tu kata boleh. Perempuan ni Islam juga. Boleh tak ada. Tak apalah. Bila masuk maghrib tuan-tuan, datang laki-laki, bawa dengan bia, pasang geram di rumah perempuan tadi ni. Minum, yang perempuan pun minum, laki-laki minum, menyanyi, menari, berpeluk-peluk. Perempuan Kristian ni terpinga-pinga. Dia tengok terkejut. Apa yang dia baca dengan apa yang berlaku depan mata dia bercanggah sekali. Dia kata rupanya Islam ni teori ya. Dalam buku okey, realiti tak nak. Akhirnya dia ambil beg dia pun balik rumah pak dia balik. Pak dia kata, kenapa aku tak jadi masuk Islam? Pasal Islam ni papa dia kata cuma dia dalam buku, dalam kitab mereka saja Islam tu cantik, tapi realiti tak nak. Pak dia kata, aku nak abang dengan hang, kalaulah apa yang ada dalam buku kitab Islam tu, itulah yang diamal oleh orang Islam, aku dulu masuk Islam lebih dulu pada hang. Rupanya tuan-tuan, yang menghalang orang masuk Islam ni orang Islam. Al-Islamu mahjubun bil muslimin. Orang Islam ni terdinding oleh orang Islam sendiri. Orang Islam lah yang menghalang orang bukan Islam masuk Islam. Itu realiti yang tak boleh kita tolak tuan. Islam ibarat pokok yang subur, yang cantik, buahnya ranum. Siapa tengok semua berkenan tuan-tuan. Tapi bila orang datang nak kutip buah dia,
Tengok-tengok keliling dia pagar-pagar berduri. Tuan-tuan tengok Cina sama Cina bergaduh lah. Dan sahabat berkelahi lah. Orang Islam sama Islam bertokok hang aku, tuduh menuduh. Orang bukan Islam tak nak. Dia pun boleh bersatu tokong DAP. Pasal apa kita tak boleh bersatu tokong Islam? Hang buat pilihan raya bila-bila DAP menang. Orang kafir boleh bersatu, kita tak boleh bersatu. Sedangkan dalam Islam menyebut Islam agama perpaduan. Wala tanaza'u fatafshalu wa tazhaba rihukum. Jangan kamu berbantah-bantah, akan hilang kekuatan kamu. Islam suruh bersatu, realiti bercerai. Tetapi mahkamah rasuah, sabarlah. Tetapi lah mahkamah. Oh, aku nak sebut pun tak erti lah tuan-tuan. Apa contoh kebaikan yang kita nak tunjuk kat orang untuk menarik orang kepada Islam? Allah dakwa kita besok di akhirat kerana kamu orang bukan Islam tak mahu masuk Islam. Kita kena buat perubahan. Sebab orang menghalang. Kalau tuan-tuan sepatutnya tuan-tuan, negara kita dah lama dah orang bukan Islam masuk Islam. Dah lama dah. Sebab Islam dengan orang India bukan asing. India dulu tuan-tuan, orang India bawa Islam ke tengah kita daripada Gujarat. Islam pun dah tertegak kedaulatan pemerintahan Islam. Cina lebih awal lagi makhluk masuk Islam. Orang Cina dengan India bukan asing Islam tu pada diri mereka. Tapi kita masalah dia tak boleh nak tunjuk contoh yang baik. Ini yang disebut oleh ulama, al-Islamu mahjubun bil muslimin. Islam tu mahjub, terdinding dengan sebab orang Islam sendiri. Oh tuan-tuan, ini kita kena akui lah, berbetul diri kita, akhlak kita. Tunjuk contoh. Kadang-kadang kita bercakap tak pandai, tapi dengan akhlak kita, perbuatan kita, orang tertarik. Lisanul hal, makna kata lisan perbuatan itu lebih tajam daripada lisan nakal, lisan lidah. Ham cakap pandai pang, tapi akhlak tak ada. Orang panggil yang cakap tak serupa bikin. Cakap tak serupa bikin. Kalau kita ikhlas, mari kita buat perubahan. Mari kita buat perubahan. Tuan-tuan, insya-Allah dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebut, alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan tayyibatin kasyajaratin tayyibatin asluha sabitun wa faruha fis sama. Nak tak aku tunjuk kepada kamu wahai Muhammad satu contoh kalimah tayyibah, kalimah la ilaha illallah yang kita ucap. Kita faham betul-betul kalimah ni menunjukkan kita bertuhankan Allah, berasulkan Nabi Muhammad. Kita betul-betul tuan-tuan ikut perintah Allah, perintah Rasul. Kita tinggal larangan Allah dan Rasul. Maka orang yang macam ni Allah ibaratkan pohon pokok yang baik. Asluha sabitun wa far'uha fis sama. Akar dia menjunam dalam bumi, pucuk dia menjulang sampai ke langit. Akar mencengkam bumi sampai dalam, pucuk menjulang sampai ke langit. Akar ni akidah, keimanan dia tuan-tuan, keyakinan pada Allah. Itu dinamakan pengintip, muraqabah, yang membentuk tuan-tuan daripada akar yang kita tak nampak ni. Dia menghisap makanan minuman, dia membentuk batang ranting. Ya Allah sifatkan asluha sabitun wa faruha fis sama. Akar dia mencengkam bumi, puncuk dia menjulang sampai ke langit. Subur pokok tu. Kenapa pokok subur? Akar dia sehat. Macam mana tu orang tu bagus? Akhlak dia bagus kerana akidah dia, iman dia dengan Allah dan Rasul cukup hebat, melahirkan akhlak yang mulia-mulia. Tuan-tuan bayangkan pokok tuan-tuan yang subur, asluha sabitun wa faruha fis sama. Akar dia mencengkam bumi, pucuk menjulang ke langit, rendang tuan. Pokok tu besar, rendang. Orang yang iman kuat, rendang dia. Rendang macam mana? Dia melindungi orang lain. Kita naik motor mengantuk,
Tengok pokok besar, kita paki bawah pokok tu, kita ambil bantai apa, tidur Ustaz bawah pokok tu. Kita bawa kereta penat tuan, letih, tengok pokok rendang, kita paki bawah pokok, kita berebah bangku, kita tidur, kita berlindung di bawah dia. Memberi arti orang yang iman dia hebat, akhlaknya mulia, tempat berlindung tuan. Bukan dia saja elok, tapi dia berlindungi orang lain. Kalau dia suami, tuan-tuan bayang suami yang elok, akhlak mulia, dia lindung isteri dia. Cakap itu isteri dia tertawan, cakap lembut, tak ada menjerah-jerah dia. Dia tahu isteri dia ni amanah Allah, anak dia amanah Allah, dia layan dengan baik. Tuan-tuan bayang macam mana isteri bila dapat suami macam ni. Rumah tangga aman. Daripada akidah ni, dia tahu ini bukan bini aku ni, bukan aku ni, Allah Ta'ala bagi amanah. Dia jaga dengan elok isteri dia, anak-anak dia. Tuan-tuan bayang kalau dia memerintah negara, dia nampak rakyat dia ni, makna tanggungjawab dia, perlukan perlindungan daripada dia. Sebagai pelindung, sebagai pemerintah, tuan-tuan bayangkan negara ni jadi macam mana. Cukup hebat tuan. Pemimpin sayang rakyat, rakyat pula sayang pemimpin. Masya Allah. Ini akhlak Islam tuan, yang telah ditunjuk oleh Rasulullah SAW dan para sahabat radhiyallahu anhum, generasi awal dulu. Akibat daripada akhlak yang mulia itu. Bukan setakat pokok di tempat berlindung, tu'ti ukulaha kullahinin biizni rabbiha, dia mengeluarkan buah tiap-tiap musim. Tiap-tiap musim pokok keluar buah, orang boleh ambil manfaat pula daripada buah itu. Dia orang kaya, pemurah, dia ulama, suka menganjur hajat, bimbing umat. Dia ada pengaruh, ada kuasa, dia melindungi rakyat, dia bantu rakyat, tolong rakyat. Masya Allah tuan. Ni lahir dengan akhlak ni. Nak sebut pokok yang hebat tadi lahir pada akak yang hebat, yang kukuh. Begitulah akhlak yang mulia ni lahir daripada jiwa keimanan yang kuat dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu dinamakan akhlak dalam Islam. Itulah agaknya yang dimaksud oleh Imam Ghazali, bawaan, satu pembawaan akhlak tu, sifat jiwa yang mengendap di dalam, yang endap dalam hati ni, yang beriman dengan Allah, yakin syurga neraka, melahirkan benda bercakap dengan akhlak yang baik, perbuatan yang baik. Binatang pun dia sayang lah tuan-tuan. Kalau dia berniaga tuan, bukan tujuan cari untung, tapi nak mengamalkan akhlak peniaga Islam. Tuan-tuan bayangkan, dia tak tipu perniagaan, timbang sukat dia tak tipu, dia bagi lebih pula tuan. Ikan ni berapa ni, sekilo RM10, timbang sekilo, dia tambah lagi 2 ekor ikan kembung. Tuan, dia meniaga durian, ditambah sikit lagi. Memang hebat, dia nak dapat ganjaran pahala melalui perniagaan dia. Kalau dia mengajak tuan-tuan, lahir pada hati dalam ni yang bersih, jatuh pada dalam hati orang yang mendengar. Allah, kuliah dia tuan-tuan menyentuh jiwa. Sedap kita dengar, seronok kita dengar. Pasal akhlak dalam penyampaian tu, ada akhlak dia. Itu bawaan yang mengendap di dalam hati, mendorong atau melahirkan perbuatan tanpa disengaja. Dengan akhlak ni, boleh kerana dia dah memang begitu tuan-tuan, dia main dengan sendiri. Bila orang cerita kat dia tentang kesusahan orang, dengan sendiri, bukan nak patah-patah, mengalir air mata dia, sedih dia, sebab dia ada, bukan dia buat-buat, dengan sendirinya. Jadi akhlak ni makna kata dikawal oleh Allah Ta'ala. Kalau tuan-tuan baca satu hadis Qudsi, hadis tu panjang, saya tak hafal, tapi maksud dia saya ingat. Bermula hadis tu, la yazalu yatakharrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbahu. Sentiasalah seorang tu, dia dapat menghampirkan diri kepada Allah, dapat jadi muraqabah. Macam mana? Bin nawafil, dengan mengerjakan amalan-amalan sunat, hatta uhibbahu, sehingga Allah kasih ke dia. Tuan-tuan nak dekat dengan Tuhan, banyakkanlah amalan-amalan sunat.
Ini Tuhan sendiri berfirman dalam hadis qudsi. Hingga Allah sayang kita. Apabila Allah sayang kita, apa jadi? Dia berjalan dengan kakiku, memegang dengan tanganku, melihat dengan pandanganku, mendengar dengan pendengaranku. Apa maksud berjalan dengan kakiku? Kaki dia, tuan-tuan, tak bergerak melainkan dengan makna kata kawalan, pemeliharaan daripada Allah Ta'ala. Dia tak teringin nak berjalan buat mengarut lah, tuan-tuan. Memegang dengan tanganku, tangan dia tak tergamuk nak pegang benda-benda yang maksiat. Melihat dengan pandanganku, pandangan kita Tuhan pelihara, tak teringin nak tengok maksiat. Ghairah, seronok tengok Quran, tengok kitab, tengok jalan kebajikan. Ini, tuan-tuan, yang dikatakan orang yang bermuraqabah. Dia akhlak tu demai. Akhlak. Ada hari tu satu orang, dia ni, tuan-tuan sekalian, manager Tesco. Manager Tesco Alma, Bukit Tajam, keluar dalam Facebook. Satu orang kena tangkap oleh pengawal keselamatan di Tesco tu kerana mencuri. Bawa mai jumpa dia. Dia kata, kenapa saudara curi? Tahu tak, curi ni satu kesalahan. Kalau saya bawa pergi mahkamah, bawa pergi kat polis, awak teruk. Minta maaf cik, saya terpaksa mencuri, dia kata. Anak saya ada 2 hari tak makan cik. Duduk mana? Disebutlah tempat duduk dia. Dia duduk rumah pun tak ada. Dia sewa rumah. Oleh kerana tak bekerja, maka tuan rumah suruh dia keluar. Kenapa tak kerja? Nak kerja macam mana cik? Anak saya kecil-kecil lagi. Isteri saya masuk hospital dah 2 minggu dah. Tak boleh nak kerja. Anak saya nak tinggal kat siapa? Lama manager ni, dia suruh orang pergi siasat. Memang betul. Dia menumpang di dapur rumah orang. Tengok anak dia pengkesiat. Bila berita tu sahih, maka tuan-tuan sekalian, manager ni kata, tak apa, saya tak dakwa awak, ambil lah buah semua tu. Dia bagi lagi, bagi roti lah, biskut apa, bagi minuman balik. Esok awak datang ni jumpa saya. Dia bagi kerja lagi, tuan, di Tesco. Orang yang tak tahu nak kata macam mana Allah Ta'ala bagi ke dia perasaan. Oleh kerana dia dekat dengan Allah, Allah bagi dia sifat-sifat mulia, akhlak yang juga hebat. Akhlak yang mulia tu. Ini yang kita nak tu. Ini orang tertarik, tuan, dengan Islam zaman dulu. Sebab akhlak orang Islam tu sendiri, dia menarik orang ke arah kebaikan. Jadi, tuan, kita ni ada ruang cukup luas. Baik tu saya menganjurkan, lama dah saya kata, dalam usrah bawa buku ni. Ni buku 1, ada buku 2. Ni baru 1. Sebab rukun dakwah yang pertama, maudhu' dakwah. Ni objek dakwah, maudhu', benda yang kita nak dakwah Islam. Dalam buku ni cerita tentang dasar-dasar Islam untuk kita sampai dalam mad'u kita. Yang kedua, da'i. Yang pertama, yang kedua, da'i, pendakwah. Pendakwah kena lengkapkan sifat-sifat yang penting yang mesti ada pada dia, supaya bila dia berdakwah, dakwahnya berkesan, menyentuh jati, menyentuh jiwa. Orang nak, kita ni nak ubah hati orang. Kita boleh bawa orang pergi ke telaga, kita boleh bawa unta pergi ke telaga, tapi tak boleh paksa unta minum air. Nak paksa dia minum air tak boleh. Sebab itu dakwah kita, dakwah sentuh hati orang. Lah ni orang banyak bercakap, tengok orang pemimpin tak ada rasuah, banyak orang bercakap lah, tuan. Kalau banyak lagi akhlak kita boleh tonjolkan kerana Islam, Masya Allah, tak mustahil. Satu hari orang akan terima Islam. Ini kita kena buat kerja lah, sabarlah sikit. Pada dakwah ni ibarat tanam pokok. Mana boleh hari ni tanam, hari ni berbuah. Makan masa, tuan. Tanam hari ni kadang sampai 10 tahun baru pokok tu berbuah, dapat hasil. Kan? Begitulah kerja dakwah kita. Tak apa, Nabi kata, pak dia tak mau Islam, tak apa. Yang aku harapkan apa yang ada di tulang sulbi mereka itu akan bangkit beriman dan beribadat kepada Allah.
Apabila Nabi dilontar di Taif, tak apalah orang Taif tak mau terima dakwah aku, tak apalah. Tapi yang aku harap anak cucu mereka nanti akan beriman kepada Allah Ta'ala. Sebab tu dakwah ni jangka panjang, bukan masa singkat. Hari ni tanam, dia dua ya tuan. Dalam tuan-tuan tanam ni dua perkara tuan-tuan kena ingat. Tanam mesti kena pada tempat dia, cara dia. Tanam durian atas bukit, tanam mempelam dalam bendang. Jangan terbalik. Tanam durian dalam bendang, durian kita habis lembek, lonyak, isi dah, tak cantik. Durian cantik, tanam atas bukit. Dia dakwah ni kena betul cara dia. Cara tanam itu kena betul. Kena ada sistem. Lepas tu kita mengaji ni, saya bawa tajuk ni dengan harapan menggerakkan kita semua jadi pendakwah, tarik orang pada Islam. Bila orang mari pada Islam, dia takkan pilih lain, dia akan cari pas. Dia akan cari pas. Setakat ni pas berjaya menunjukkan akhlak yang cukup bagus, cukup baik. Kita pertingkatkan lagi ya tuan, pertingkatkan lagi. Semua berperanan untuk menarik pada orang pada Islam. InsyaAllah orang sokong kita akan daulatkan hukum Allah di muka bumi Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini. Jadi nak tanam buah-buah ni kena betul. Yang kedua, kena sabar. Tak boleh dapat hasil dalam masa yang singkat. Kena sabar menunggu hasil. Lau kana aradan qariban wa safaran qasidan lattaba'uk walakin ba'udat alaihim syiqqah. Kalaulah jalan yang kamu bawa Muhammad, perjuangan yang kamu bawa ini perjalanan yang dekat dan kemenangan yang hampir, jalan yang dekat, singkat, menang cepat, lattaba'uk, ramai orang ikut kamu, walakin ba'udat alaihim syiqqah, tapi jalan ini jauh, banyak musyaqqah, tak ramai orang ikut, tapi kena sabar banyaklah. Tu cerita dia. Nak tekankan bahawa perlu ada muraqabah. Nak melahirkan akhlak yang mulia ni, kena ada kita hubungan yang rapat dengan Allah Ta'ala, bermuraqabah dengan Islam. Jadi Allah yang bentuk akhlak kita ni, kita dengan sendirinya tuan-tuan. Tak mau, tak teringin nak mengumpat, tak teringin nak berbohong, berdusta, tak teringin nak kecoh dalam perniagaan, tak teringin benda pelik-pelik dengan sendiri, dia tak teringin. Allah pelihara kita insya-Allah. Ataupun melahirkan perbuatan tanpa sedar. Dengan kita tak sedari tuan-tuan, dia jadi akhlak ni dia mari dengan cara mulia macam tu. Kalau kita nak cakap kasar ke orang, kalau orang cakap kasar kat aku macam mana? Ni mulut ni Allah jadikan kita ni, mulut ni benda ajaib tuan-tuan. Tuan-tuan nak cakap apa semua boleh cakap, tak payah rancang, dia keluar pum 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 gitu. Dengan lidah dia yang kita boleh bergerak, boleh bercakap. Satu tuan-tuan, nikmat yang paling besar daripada Allah. Kita nak gunakan lidah kita ni tuan-tuan untuk dapat kebajikan. Lidah ni semua boleh. Nak jadi kafir pun boleh dengan sebab lidah. Aku lah macam ni, kapiak pun tak apa. Kapiak dah. Nak dapat baik pun boleh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, ucap. Nabi Ibrahim kata, Muhammad balik bagi tahu kat umat kamu, syurga ni buminya subur. Tanamlah dengan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Dengan lidah dia cakap astaghfirullahalazim. Masa kita ucap tuan-tuan, berbetulan dengan waktu makbul doa, Allah ampun dosa kita. Lidah ni boleh dapat pahala, boleh dapat siksa. Nak masuk Islam, la ilaha illallah, masuk Islam. Nak masuk Islam pun dengan lidah. Nak jadi kafir pun dengan lidah. Bila nak cakap benda pelik, takkan untuk ini Allah jadikan lidah, bukan untuk ini. Allah jadikan lidah supaya kita banyak ingat kepada dia, menyebut kalimah dia, menyebut Jadi bila mari tuan-tuan dengan sendiri, dia tak mau cakap benda pelik-pelik, tak mau. Seolah telinga kita ni tuan-tuan, dia teriang-riang. Bila nak cakap, jangan, tak baik cakap macam tu, tak elok. Bukan untuk itu Allah jadikan lidah untuk kamu. Dia macam seolah-olah telinga tu terdengar benda-benda yang macam tu. Itu namanya ilham.
yang ditiupkan oleh malaikat di telinga hati kita. Betul tuan? Tuan-tuan tak percaya, tuan-tuan tengok ustaz. Katalah ustaz tu baca kitab. Dia baca kitab Minhajul Abidin. Muka surat sama, baris sama di masjid ni. Minggu depan dia mengajak masjid lain, kitab yang sama, baris yang sama. Tuan-tuan pergi tengok. Siapa nak sana dengan sini? Tak siapa tuan. Dia ada lari-lari juga. Mengikut ilham yang dicampakkan oleh Allah ke atas kita. Kadang-kadang kita nak pergi khutbah jemaat tuan. Kita punya planning, kita dah nota kita sikit-sikit kita catat dah. Nak tentu. Tapi tengah-tengah khutbah dia kona habis kelai tu. Dia kona habis kelai. Ada. Biasa jadi orang kona. Mengikut ilham. Allah bagi ilham tuan. Siapa terlibat dengan kuliah-kuliah, dia selalu terasa macam tu. Terasa macam tu. Ini melahirkan bisikan-bisikan baik ini, melahirkan akhlak yang cukup mulia dan cukup hebat. Itu dia. Berdasarkan pengertian di atas, pengertian yang dibawa oleh Al-Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Jangan tinggal kita Imam Ghazali tuan. Bacalah. Ada orang mengajak, pergilah dengar. Antara yang paling hebat, kitab dia yang terakhir, Minhajul Abidin. Manhaj seorang abid ahli ibadat. Macam mana manhaj dia, perjalanan dia, selik belok dia, halangan, rintangan dia, penyelesaian dia, masalah dia, semua jelas. Yang kedua, Ihya Ulumuddin lah. Ihya Ulumuddin ni diterjemahkan oleh, diringkaskan ulama. Ihya itu baik sangat. Ringkas dia tuan-tuan, Lubab Ihya, ringkasan Ihya. Syekh Abdul Samad Al-Palembani, seorang ulama Nusantara, telah menterjemah dengan nama Sayrus Salikin. Bacalah kitab Sayrus Salikin, mengajilah. Tok saya pesan, dia nak mati dia pesan, sidik, jangan tinggal nak. Minhajul Abidin, Sayrus Salikin, Tok ujiin. Satu lagi kita apa? Hikam. Hikam jangan tinggal. Saya bertekad tuan-tuan, terus di pondok saya 3 kitab ni saya baca. Hikam, Minhajul Abidin, Sayrus Salikin. Baca. Tapi pondok ni istimewa sikit. Kalau baca cepat habis. Saya baca Minhajul Abidin, Hikam 5 tahun habis lah. Tiap subuh baca Hikam 5 tahun habis. Masjid di luar 27 tahun. 93 ni 21 28 tahun. Baru setengah kitab. Bila lah dah habis. Kalau 20 tahun lagi aku mati. Tuan-tuan nak habis kitab, hidup pondok, hari-hari baca. Tok guru baca hari-hari. Hari saya baca Hikam. Kuliah subuh hari-hari. Sayrus Salikin setiap kali Zuhur. Minhajul Abidin kalau tak ada pil malam-malam tu ada baca Maghrib. Dan tu 3 kali ya larat pun. Yang lain ustaz-ustaz lain lah pula. Kan? Jadi Imam Ghazali ni memang hebat dia punya kata-kata ada tu. Jadi kata Imam Ghazali berdasarkan di atas, mengikut apa disebut oleh Imam Ghazali tu, kata Dr. Abdul Zaidan, dapatlah kami katakan akhlak itu ialah kumpulan sifat yang mengendap dalam jiwa. Dia satu kumpulan sifat mahmudah, sifat yang baik-baik, yang duk, yang tertanam dalam jiwa, yang jasa mengendap kepada Allah Ta'ala. Duk ingat Allah selalu tu, nak cakap pelik-pelik tak berani, nak buat benar-benar mengawut tak berani. Hingga jadi dia berakhlak dengan akhlak sifat-sifat Allah Ta'ala, sifat-sifat jamal tadi ni. Seperti lemah lembut, al-latif, suka bagi ke orang, al-ata, suka maafkan orang, al-af, bersifat pemurah dengan orang, al-rahman, sifat penyayang, al-rahim. Semua sifat elok-elok. Simahum fi hujuhihim min asari sujud. Akibat daripada dada tu penuh dengan sifat baik-baik, dia memancar tuan-tuan dalam dada tu, mengebak pergi ke dalam hati, dalam anggota dia, muka dia, kata Allah, bercahaya. Simahum fi wujuhihim min asari sujud
pada murka mereka itu ada tanda sujud. Kita tengok pun sejuk hati lah tuan-tuan. Tengok muka orang macam ni, ulama-ulama ni, hati kita Allah seronok tengok dia. Itu dia. Dia kata, jadi kumpulan sifat yang mengendap dalam jiwa dan berdasarkan dorongan dan pertimbangan sifat itu, sesuatu perbuatan itu dapat dikatakan baik. Oleh kerana sifat hidup dalam jiwa dia, dia mendorong menjadikan sifat-sifat akhlak kita jadi baik dalam apa juga tindakan yang kita nak buat. Bila nak bercakap, teringat Allah Ta'ala. Kita bercakap dengan apa yang Tuhan redha. Nak buat pun macam tu. Bahkan nak bergerak hati kita ni tuan-tuan, ya Allah, kita terasa Tuhan tengok, dengar, Tuhan tahu apa yang ada di hati kita. Innahu alimun bizatis sudur. Tuhan amat mengetahui apa yang ada dalam hati kita. Tak tergamak lah tuan-tuan, nak memikirkan, nak niat yang tak elok, tak tergamak. Kalau niat pun tak ada, tambahlah nak buat tuan-tuan. Hatinya bersih, suci. Dia bersih jiwa dia tu. Itu nama muraqabah. Ya. Itu dia. Atau baik atau buruk. Daripada akhlak tadi, kalau akhlak buruk macam tu juga, kira nak buat yang jahat ya? Hasad, dengki, takabur, riak, dia kira nak buat mengarut ya? Kalau hati ni dah jadi elok, maka dia tak teringin nak buat yang tak elok. Kalau dia nak buat yang elok ya. Kita dua orang sahabat kita, Ustaz Ismail Kelantan, bekas Ustaz Akbar Tu'un Aziz, baik orang dia. Dengar ceramah dia, ya Allah, lembut ya. Lagi seorang Dr. Abdullah, Abu Bakar Abdullah, bekas Esko Jaan Negeri. Betul tak? Duduk dalam Dewan Ulama Pusat. Cakaplah, kita dengar sejuk hati. Ini cakap-cakap Allah, keluar mulut tu, dengar sakitnya hati. Macam mulut longkang, tak ada yang wangi, busuk saja. Cakap tu mengarut. Kira nak nista orang, nak tuduh orang, nak kata kau orang. Jadi bila keluar cakapan, tengok tajuk pun, tengok orang dia, kita dah tahu lah, mengarut lah. Tapi kalau mana orang yang jenis macam ni, Allah sejuk hati kita dengar ucapan dia, perkataan dia, seronok, sejuk hati kita. Itu dia. Sebab akhlak yang mulia ni lahir daripada jiwa yang bersih, jiwa yang elok. Tuan-tuan, macam minyak wangi lah, duduk dalam botol, buka tudung jauh. Pasal apa dia wangi? Sebab dalam botol tu minyak wangi. Buka tudung wangi. Macam mulut, hati dia bersih, dia keluar mulut, Allah, sedap dia dengar, seronok. Itu juga tong tai, buka tudung lah, dia busuk lah. Pasal apa? Dalam tong tu ada tai, dalam hati dia tu penuh dengan tai. Bila bercakap, Allah tak mahu. Marilah kita sama-sama memberi kesumbangan kepada jamaah dengan kita mengelokkan akhlak kita, bagi cantik. Orang seronok dengan kita. Jangan sebab kita menghalang orang masuk PAS. Orang tak mahu kat PAS, bukan tak mahu kat PAS, perangai dia betul. Jangan. Kita nak jadi orang yang berdaya tarik orang masuk jemaah melalui akhlak kita, perangai kita yang elok tadi ni. Itu dia. Ya, itu dia. Maka kata musannif rahimahullah ta'ala, ataupun buruk ikut pandangan manusia. Begitu juga yang buruk, lahir pada hati yang buruk, maka akhlak dia pun akhlak yang buruk lah. Dan dengan sifat itu dia dapat melaksanakan atau meninggalkan perbuatan dia. Dengan sifat yang ada ni, baik atau buruk, dia boleh buat ataupun boleh tinggal. Kalau sifat dia baik, dia boleh buat yang elok, dia boleh tinggal yang jahat. Tapi dalam hatinya buruk, kotor, maka tuan-tuan sekalian, dia akan melahirkan perbuatan yang buruk pula dah. Ada jadi macam tu.
Jadi oleh itu tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT, saya seru lagi sekali, mari sama-sama kita bantu Islam dan bantu jamaah kita dengan kita memperbaiki akhlak kita. Boleh tak boleh? Ada sekali saya tanya Tok Guru saya, Tok Guru, bolehkah kita berubah Tok Guru? Kita ni perongoi, jenis perongoi, jerkah orang. Boleh tak kita berubah jadi orang yang lembut? Dia kata boleh. Boleh, insya-Allah. Wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Siapa sungguh-sungguh jalan kami tunjuk jalan. Man jadda wa jada. Siapa bersungguh-sungguh dia dapat. Kalau kita betul-betul mana bersungguh-sungguh nak ubah akhlak kita jadi baik, boleh. Walaupun hang perongoi, boleh ubah, hilang perongoi itu boleh. Macam mana Tok Guru? Pelan-pelan. Yang pertama azam kena kuat, yang kedua boleh buat sedikit demi sedikit. Nak mengejut tak boleh. Contoh mudah faham. Tok Guru saya ni suka bagi contoh yang mudah kita faham. Kita berak pagi. Contoh berak. Kita berak pagi 7 pagi. Dah 20 tahun dah. Pukul 7 pagi mesti nak berak ya. Boleh dah ubah berak pukul 8? Boleh tak? Boleh. Tapi kan berkejut. Kalau berkejut terabak lah tadi. Pukul 7 nak terberak, tahan. Jangan berak lagi. Sampai 7 suku. 7 suku baru masuk jamban. Esok buat lagi. Esok dah mula ringan dah. Lusa lagi ringan. Tulat lagi ringan. Dalam masa seminggu kita berjaya tukar berak kita 7 ke 7, 15, 7 suku. Bila dah elok, tukar ke 7,5. 7,5. Minggu kedua 7,5. Hari mula-mula tu pegang perut berjalan kata. Baru 7.25 ni. Mana ni? 7.28, 7.29. Masuk jaman 7,5. Berak. Hari esok ringan sikit. Lusa lagi ringan. Seminggu kita berjaya tukar 7,5. Dalam masa 2 minggu kita dah berjaya tukar berak kita pukul 7 sampai 7,5. 2 minggu. Masuk minggu 3 tukar 7.45. Begitu tak? Hari pertama aduh. Hari kedua ringan sikit. Hari 3 lagi ringan. Masuk hari ke-7 tak ada masalah. Dalam masa 3 minggu kita berjaya tukar berak kita pukul 7 ke 7.45. Minggu lagi, try lagi macam tadi. Akhirnya dalam masa sebulan kita berjaya tukar berak kita 7 ke 8. Boleh? Boleh. Pelan-pelan, insya-Allah. Ini perlu tarbiyah, didikan. Hadir majlis ilmu selalu, rajin bermujahadah, rajin pi usrah, kawan dengan orang yang ahli mujahadah. Kita tengok orang tu memang dia perangai dia berubah. Tanya dia, kita kena berubah lah, kita dah tua. Apa kawan dengan dia? Kawan orang yang telah berjaya. InsyaAllah kita akan jadi orang yang berjaya macam kawan kita berjaya. Begitulah kaedah kita nak membentuk akhlak yang mulia. Tak guna tuan. Orang benci tuan. Hang sombong orang benci. Hang kasar orang benci. Kalau orang benci, Allah lagi benci. Kita cari redha Allah, insya-Allah manusia juga akan redha kita nanti.